آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ada pun orang yang kurang daripada mereka itu, maka bagi mereka itu memelihara dan membicarakan atas kadarnya, dan bagi mereka itu bahagiannya pula daripada warak atas kadarnya, dan dengan kadar barang yang dipintakan dirinya tercapai barang yang diciptanya. Jadi begini, ada pun orang yang kurang daripada mereka itu, yang kurang tu kurang sifat warak dia, nak jaga betul-betul memang payah, jaga betul-betul memang payah. Maka dia kata di sini, maka bagi mereka itu memeliharakan dan membicarakan atas kadarnya, maka dia kena melakukan mengikut kemampuan. Lebih-lebih lagi kita yang berada di zaman sekarang hari ini. Jadi kalau kita nak jaga makanan daripada mana hasil puncanya, dan nak jaga daripada perkara syubhah yang kita perlu siasat betul-betul, maka dia menyukarkan kita. Kerana hari ini macam-macam orang hari ini, maknanya nak dapat sumber yang benar-benar tu, kalau kita siasat betul-betul susah. Jadi kalau orang yang benar-benar warak, dia jaga betul. Jadi setiap makanan dia akan tanya, dia akan siasat. Sayyidina Abu Bakar, kalau orang bagi makanan dia akan tanya daripada mana. Dan kalau orang bagi, dia akan tengok orang ni orang siapa, dan dia akan tahu orang ni kerja apa. Kalau orang ni kerja ni tidak pasti sama-sama lagi, dia tak makan. Ni orang yang betul-betul jaga. Tapi kalau kita nak jaga macam tu, yang payah keadaan kita ni. Sehingga kan dikatakan, yang kita baca pada minggu lepas, ada beberapa orang, satu kelompok yang duduk dekat Bukit Lubnan, dia kata duduk kat bukit sana, duduk jauh, kemudian tanam sendiri, masuk sendiri, ambil hasil sendiri. Maknanya tidak pergi ke pekan, tidak pergi ke dekat pasar-pasar, kerana sudah tidak yakin lagi. Perkara-perkara syubhah begitu banyak. Jadi kalau kita nak jaga dalam keadaan begitu, nak jaga hukum warak begitu, memang payah. Jadi biasa kita ambil ukur syarak. Ukur syarak ni dari segi sahihnya halal, maka boleh. Tapi ukur warak dia jaga lagi, dia siasat lagi. Maka bagi kita yang kurang ini, nak menjaga ukur warak, kalau kita jaga ukur warak ni, memang banyakkan tak dimakan. Hidup memang banyak berlapar padanya. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, orang yang kurang ataupun tidak mampu, maka memeliharakan dan membicarakan atas kadarnya, sekadar mana yang dia mampu. Jadi sekadar yang mampu, cuba dia elok. Cuba elok. Kalau nak pergi ke satu-satu nak dapatkan makanan, kena tengok dulu orang yang ni, orang yang macam mana. Tapi cuba elok sedaya upaya. Dan dia kata mengikut kadarnya. Dan bagi mereka itu bahagiannya pula daripada warak atas kadarnya. Jadi bagi orang awam macam kita semua, warak ini mengikut kadar dia. Kadar dia yang perlu dia jaga. Jaga kena jaga, jangan tak boleh tak jaga. Jadi kena tengok. Kalau ada orang kedai ni, ada kedai orang ni, kedai ni orang ni yang tukang masak semua orang jenis semayang. Maka dari kedai ni, saya nak cara semayang bodoh, maka pergi makan kedai orang yang semayang. Orang ni tengok zahir, dia menutup aurat, ini tidak, maknanya. Maka pergi cari tempat orang yang menutup aurat. Ini kadar kewarakan yang dia ada. Itu pun kalau yang menutup aurat, walaupun dia dah pakai tudung, dah pakai, kalau seluar tak keluar pendek, orang lelaki, kadang-kadang masih lagi dia ragui. Tapi kalau kita nak siasat betul-betul, memanglah lebih payah. Payah. Maka dia kena jaga setakat mana yang dia mampu. Maka daripada bahagian pula daripada warak atas kadarnya, dan dengan kadar barang yang dipintakan dirinya tercapai barang yang diciptanya. Jadi atas kadar yang dia mampu untuk dia buat, untuk mencapai kehendak dia. Kadar yang untuk mencapai kehendak dia. Seperti dia nak sesuatu benda, makanan dan seumpamanya, maka dia kena jaga setakat mana yang dia dapat, dan sehingga dia dapat cita-cita dia. Kalau ikut ukur warak, betul-betul kadang-kadang tak boleh nak makan hari ni. Satu hari cari makanan kedai-kedai, dah dia makan. Akhirnya dia dah makan satu hari.
Jadi tak dapatlah apa yang kita nak. Maka kita kena jagalah setakat-takat mana yang kita mampu memeliharanya. Dan kemudian kita pun mengikut kadar kemampuan yang kita ada, kewarakan yang kita mampu jaga. Maka bermula Allah Ta'ala tiada menghilangkan pahala orang yang membaikkan amal, maka dia tetap mendapat pahala juga, kerana dia juga sedaya upaya. Kerana kita kena faham talabul halali fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut halal ni, mencari yang halal wajib. Kita mencari yang halal itu wajib. Jadi kita telah cuba mencari yang halal setakat mana yang kita mampu. Maka Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dia akan memberi pahala mengikut kemampuan kita. Jadi kita hanya sekadar perlu menjaga ikut cara zahir. Sesiapa yang boleh menggunakan hukum Allah, itulah lebih baik. Banyak kita bicara dahulu mengenai kalau hasil daripada harta benda yang disebut dalam kitab ini, dia kata kalau daripada sultan, jangan ambil. Itu hukum Allah. Tapi dari ikut syarak boleh ambil. Sebab tidak ada menunjukkan sejak lagi dalil-dalil perkara itu duit haram. Tapi kenapa yang hukum Allah itu tidak boleh? Hanya mengambil, dia kata kebanyakannya bolehnya sultan-sultan, pemerintah-pemerintah bolehnya mengambil hak orang. Itu bolehnya. Jadi kalau dari segi warak nak selamat, lebih baik tu, lebih baik tinggalkan. Tapi kalau kita dari segi hukum syarak ni, maknanya boleh selagi mana kita tidak melihat perkara-perkara haram itu ada di hadapan kita. Maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala, tidak menghilangkan pahala orang yang membaikkan amalnya. Dan iaitu amat mengetahui dengan barang yang diperbuat mereka itu, yakni Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala tahu niat kita. Maka walau bagaimanapun, kenalah kita menjaga perkara-perkara yang halal, ataupun kita jauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhat dan juga perkara yang diharamkan oleh Allah. Batu setengah ni mengatakan bahawa kalau ada orang itu hasilnya hasil yang haram, lalu ditinggalkan, dia ambil satu. Tidak ambil. Tapi ada setengah hukum syarak pula, dia tengok dia hasil haram pun ada, hasil halal pun ada, maka boleh ambil lagi. Kerana boleh ditakwilkan di situ, boleh jadi hasil yang diberi itu hasil yang halal. Tapi bagi orang yang hukumnya warak, dia akan tinggal. Tinggal terus. Bahkan dia pernah tengok kambing orang ni penuh makan tanaman orang lain, tapi kambing itu banyak. Tiba-tiba satu hari orang itu buat jamuan sembelih kambing. Jadi dia pun ambil keputusan, kambing ini dia pernah tengok makan tanaman orang lain, maka dia ambil keputusan tak makan. Kenapa? Kerana bimbang takut termakan daging kambing, yang mana kambing itu pernah makan tanaman orang lain. Nah, ini pernah berlaku. Saya tak ingatlah Imam Nawawi ke Imam Ghazali, yang mana dia hafal, dia kurang ingat. Lalu dia pun tanya, bila disiasat, maka dia pernah makan binatang, yang mana binatang itu pernah makan tanaman orang lain. Jadi kesan kepada ingatan dia pun telah memberi kesan. Maka sebab itulah dijaga oleh orang-orang yang saleh. Mereka menjaga. Hanya kita dulu, zaman kita hari ini memang cukup payah. Kita nak ambil makanan yang sapa pada rumah kita daripada start awal, daripada orang yang mula daripada satu tangan sampai kepada kita, nak jaga betul-betul, nampak gaya berlapor lah kita. Maknanya gemuk jadi kurus, lagi kurus. Mana nak makan tak boleh, sapa. Allah tak peraih pula tak mayak pergi. Maknanya jadi dalam keadaan macam tu susah. Maknanya bila kita nak jaga, maka ambillah sekadar mana yang kita perlu. Maka jika dikata orang ini pihak haram, maknanya kalau ada hasil yang diharamkan, maka khabarkan olehmu akan kami daripada pihak yang halal. Kalau nak jaga betul-betul, memanglah akhir kali siapa pucil haram juga nak makan. Maka bagaimana dari pihak halal, dan apa had yang lebih-lebih daripada halal, yang lazim daripadanya habas. Habas ini tahan, mana tahan dan hisap dan juga kira. Dan apa kadar yang apabila mengambil akan dia hamba adalah yang demikian itu adab, dan tiada ada atasnya habas dan tiada hisap. Ini habas dengan hisap. Habas ini tertahan, terpenjara, tersesa, dan hisap ini mengenai dikira dekat negeri akhirat. Ini berkaitan dengan negeri akhirat.
Jadi dia kata apa hak-hak yang lebih daripada halal, yang lazim daripadanya habas dan juga hisab. Maknanya apakah hak-hak, batasan-batasan? Perkara itu halal kita makan, tapi kita kena hisab juga. Kena hisab juga, kena tahan juga. Kerana walaupun kita makan makanan yang halal, kadang-kadang kita makan makanan tu yang halal tau, tapi berlebih-lebihan. Jadi akibat berlebih-lebihan kita makan, akhir kali kita pun jadi malas beribadat kepada Allah. Maka sebab kita makan yang halal pun menyebabkan kita pun tertahan juga ibadat kita. Dari segi apa ni, sembahyang kita pun tidak kosong apabila kita makan banyak-banyak. Padahal makan yang kita makan banyak makanan yang halal, kita tak curi orang, kita tak ambil orang, tapi dia kata terhabas juga, tertahan juga. Amalan kamu tadi tertahan dan kamu dihisap juga. Dihisap menunjukkan bahawa kalaulah kita betul-betul jaga dan kita makan mengikut kadar dia, boleh menyebabkan amalan kita tidak dihisap terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata di sini, dan apa kadar yang apabila mengambil akan dia hamba, apabila hamba tadi ambil, adalah yang demikian itu adab. Yang demikian itu dikira orang yang beradab dengan Allah, berakhlak, dan tiada atasnya habas, tidak ada tertahan, dan tiada hisap, tidak kena hisap. Sebab itulah orang-orang dahulu dia makan sikit-sikit, dia makan sikit, makan tak ada apa, tujuan dia nak kuatkan tubuh badan untuk ibadat dia. Maka siapa yang boleh dia makan untuk nak kuatkan amal ibadat dia, amal tubuh badan, amal ibadat dia, insya-Allah dia nanti dibangkit tidak dihisap oleh Allah. Bighairi hisab, tidak dihisap oleh Allah Taala. Jadi ada orang yang amalan dia tidak dihisap. Satu hari Nabi berjalan-jalan, Nabi cerita pada sahabat, dia kata dia pernah melihat satu dia di langit sana. Tiba-tiba dekat langit ada kelompok hitam. Satu kelompok hitam yang besar. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, apa maknanya? Lalu dikatakan bahawa itu golongan umatmu. Lebih kurang berapa ribu, tak ingatlah, 50,000 rasa, 25,000. 50,000 kalau tak silap, tengok balik lah. Yang mana umatmu akan masuk dalam syurga tanpa hisap. Dan Nabi tengok ini umat dia, umat Nabi Muhammad. Ini umat orang lain. Ada yang Nabi itu seorang diri dia. Ada yang Nabi itu dibangkitkan umat dia tak sampai 10 orang. Ada yang dibangkitkan umat dia ramai. Ada yang dibangkitkan umat dia sangat ramai. Umat yang sangat ramai itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang dekat negeri akhirat, dia akan dihisap. Ada hisap selamat dia, ada hisap tidak selamat. Ada hisap yang yasira, ada hisap dalam hisap yang ringan, mudah saja. Dan ada hisap yang berat. Dan ada orang yang tidak perlu dihisap terus sampai kepada Allah. Maka di antara orang yang dia di negeri akhirat tidak dihisap amalan dia, dan dia amalannya terus diterima oleh Allah, adalah orang yang menjaga makan ataupun menjaga hasil pendapatan dia daripada segala perkara-perkara syubhat dan juga haram, dan dia mengambil sekadar keperluan dia saja untuk meluluskan ibadat kepada Allah. Sebab itu kalau kita baca kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang sangat kaya, menginfakkan harta pada jalan Allah, tapi rupa-rupanya dia adalah orang yang tidak kenyang, tidak penuh kenyang selepas dia beriman dengan Rasulullah. Dah tidak penuh kenyang, fitih dia banyak. Fitih dia banyak, macam-macam benda dia boleh makan, macam-macam benda dia boleh beli. Walaupun duit dia banyak, walaupun harta dia banyak, tetapi dia hanya makan sekadar yang perlu saja untuk menguatkan tubuh dia untuk beribadat kepada Allah. Lainnya dia infakkan pada jalan Allah. Maka sesiapa yang kehidupan dia lebih utamakan kepada ibadat, kalau dia makan pun semata-mata untuk beribadat, maka nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dia tidak tertahan dan dia akan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia terus sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bagi orang yang makan untuk ibadat. Ada orang makan untuk hidup untuk makan. Orang lain makan untuk hidup untuk ibadat. Dia hidup ni makan ni untuk hidup dia untuk makan saja.
Makan saja yang dia fikir. Maka jangan, yang paling penting kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan baginya, ketahui olehmu bahawasanya kelakuan yang mubah, kelakuan yang harus. Mubah ni kelakuan yang harus, yang dibolehkan pada jumlahnya tiada bahagi, banyak perbuatan-perbuatan yang harus. Maka pertama, bahawa mengambil hamba akan dia kerana kemegahan. Okey, sekarang ni benda tu harus, tetapi dia ambil sesuatu yang harus itu untuk kemegahan. Banyak benda-benda yang harus. Mengapa? Seperti rumah harus. Tidak salah siapa nak buat rumah besar. Rumah dia besar, 3 tingkat. Anak dia berapa? 15 orang contohnya. Maka 5 setekak. Tingkat 5 dia 5. Jadi bilik pula 5 pula 1 dia tu. Maka tak ada masalah. Nak buat rumah besar tak ke mana. Kemudian anak dia ramai, 6 orang. 6 orang tak amari, 8 orang. Lalu dia beli kereta hak jenis muat ramai-ramai. Maka tak ada masalah. Tidak berdosa dia ambil itu. Kemudian dia ada piti banyak, lalu pun dia buka puasa, dia makan ikan 3 rasa, tak ada masalah. Contohnya. Dan sebab apa? Sebab dia ada kemampuan. Ada kemampuan. Jadi tak ada masalah, tidak berdosa. Sebab dia makan mengikut kemampuan dia. Dia boleh ikut kemampuan dia. Maka orang yang ada harta banyak, dia kenderaan besar sikit. Orang yang harta kurang, mana kecil sikit. Maka itu kemampuan dia halal. Maka tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya adalah digunakan untuk kemegahan. Dengan kenderaan yang dia ada, dia jadi sombong. Dengan rumah yang dia ada, menjadi sombong. Sombong ni yang pertama, sombong dengan Allah. Macam mana sombong dengan Allah? Dia lupa bahawa nikmat yang dia dapat, dengan nikmat dapat dia beli kenderaan besar, rumah besar, dia lupa beribadat pada Allah. Dia tidak beribadat. Jadi sibuk dengan kekayaan dia saja. Maknanya, jadi kita boleh tidak ada masalah, tapi dengan itulah, dengan kenderaan kita beribadat. Rumah kita buat, Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, tanpa ada orang beribadat di dalamnya. Kata buat rumah ni buat beribadat dalam rumah. Maka dia kata kerana kemegahan, lagi membanyakkan, lagi membesarkan akan dia. Dan dia kata dia dapat harta, kemudian membanyak-banyakkan harta. Dia minum air tak sayang. Membanyakkan. Jadi membanyakkan harta ni tak boleh baca lah. Jadi harta ni untuk membanyak-banyakkan harta. Jadi membanyak-banyakkan harta untuk kemegahan. Seperti rumah, siapa banyak rumah, ataupun ditambah-tambah, ataupun kenderaan yang banyak, 3-4 buah kenderaan, banyak. Padahal dia tidak perlu kenderaan yang banyak macam tu, tapi membanyak-banyakkan. Dan lagi membesarkan akal dia, ataupun membesarkan harta-harta yang didapati, seperti membesarkan rumah. Tapi tujuannya tidak lain, tujuannya untuk ada kemegahan, untuk tunjuk orang, ataupun boleh untuk dia berbangga pada orang ramai. Maka sebenarnya benda ini membinasakan dia. Membinasakan dia. Dia tidak salah atas rumah tu, tidak salah. Kenderaan tu tidak salah. Yang salah atas dirinya, yang dia merasa megah dengan apa yang dia ada. Maka jangan kita bermegah-megah. Boleh ambil perkara yang harus itu, boleh ambil. Maka dia kata lagi kerana riak. Riak ni nak tunjuk ke orang, biar orang tahu bahawa rumah dia dah besar, biar orang tahu bahawa kenderaan dah dia besar, banyak. Dan biar orang tahu bahawa dia ni orang yang ada kedudukan yang besar. Maka ini sebenarnya membinasakan dia.
Benda itu harus, tetapi akhir kali membawa kepada kebinasaan. Maka hendaklah kita berpada-padalah. Yang paling penting bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kalau macam mana kita nak jadi orang yang bersyukur, kita kena tengok orang bawah pada kita, jangan tengok orang atas pada kita. Kalau kita tengok orang atas pada kita, jadi kita tak cukup. Kita ada kereta je, dia orang ni ada 2 buah. Jadi mulalah hati kita rasa tidak cukup. Tapi kalau kita tengok orang bawah pada kita, lalu rasa syukur, Alhamdulillah aku ada kenderaan. Tapi aku tengok orang itu, dia tidak ada kenderaan sebagaimana dia, maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting, harta ataupun apa-apa yang kita dapat bukan untuk kemegahan, bukan untuk nak tunjuk-tunjuk pada orang lain, tapi gunakanlah apa-apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, baik rumah, baik kenderaan, baik harta benda, lalukan ataupun gunakan pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka adalah mengambil daripadanya perbuatan yang mungkar, lalulah dengan kekayaan yang dia ada ataupun dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, baik rumah, baik kenderaan, lalu digunakan kepada perkara yang dilarang oleh Allah, perkara mungkar. Sebab itu sebenarnya dalam mengikut kaedah usul fiqh mengatakan setiap sesuatu itu harus sebenarnya, tetapi yang menjadi haram itu mengikut penggunaan kita. Jadi kalau kita kata motor, kita beli motor itu harus. Boleh kita nak menggunakan motor, nak guna motor boleh, tetapi kalau digunakan kepada perkara yang melalaikan, kita beri pada anak kita motor supaya dia pergi masjid surau, tengok dia tu tumpah kawan dia pun tak sedap juga, ataupun dia nak minat nak pergi belajar, jadi akhir sekali dia pun kita pun belilah motor pada dia, tapi beli motor tadi dia tidak gunakan kepada arah kebaikan, maka berdosa lah. Kita beli motor tidak berdosa. Motor itu tidak jadi masalah. Yang masalah tu anak kita yang menggunakan pada jalan yang tidak dibenarkan. Maka dia kata gunakan benda-benda nikmat yang Allah Ta'ala beri ni. Tidak salah benda-benda nikmat. Kalau ikut Syekh Abu Hasan Syadili, dia suruh kita ambil nikmat Allah. Kamu kaya, beli kedai besar. Rumah ada peti banyak, awak rumah besar, tapi yang disuruh ibadat syukur kepada Allah. Biar rasa syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Maka itulah yang dikehendaki. Tetapi masalahnya apabila Allah Ta'ala beri nikmat lalu lupa pada Allah, lepas tu sombong pula dengan makhluk, lepas tu rasa tunjuk megah pula, menunjukkan bahawa dia ni orang yang ada kedudukan dan sebagainya. Maka perkara ini membinasakan dia. Maka dia telah melakukan perbuatan yang mungkar, yang mewajibkan atas zahir perbuatannya itu habas. Habas ini tertahan. Jadi perbuatan dia tadi yang dia sombong dengan harta yang dia ada tadi menyebabkan dia tertahan dan juga dihisap, dan dihisap dengan amalan dia. Akhir kali akan dihisap. Habis amalan dia akan dihisap, dan segala harta yang dia dapat akan dihisap. Allah Ta'ala kira yang pertama daripada mana hasil kita dapat. Daripada mana hasil yang kita dapat. Sedikit pun akan dikira. Kalau orang itu dikenakan hisapan yang berat, habis dia kira. Hatta 1 sen pun dikira, 5 sen pun dikira, daripada mana hasil yang dia dapat. Tetapi kalau dia ini adalah orang yang mendapat hisapan yang ringan, dipermudahkan, lalu dimudah-mudah, dia tak kira yang lebih kurang tadi, maka dia kata akan dihisap seharusnya. Hati aku bagi pada kamu. Sehingga kan dicerita dalam satu hadis dhaif, dia menceritakan bahawa ada seorang yang kaya raya semasa hidup di atas muka dunia. Allah Ta'ala beri kebijaksanaan dia, daripada harta yang sedikit dia pandai buat jadi harta banyak. Harta dia banyak, dan kerja dia kumpul harta banyak-banyak. Lalu dia rasa suka dengan harta dia yang banyak, dia berbangga-bangga dengan harta yang banyak, tetapi dia mati dalam keadaan meninggalkan harta yang banyak. Sebab itulah dalam kitab Mukasyafatul Qulub dia ada beritahu, dia kata yang kamu duk sibuk-sibuk penat-penat cari harta, akhir kali harta bukan milik kamu, milik orang yang kamu tinggal juga. Sedangkan masa kamu mencari harta sungguh-sungguh itu kamu telah lalai ibadat, lepas rugi sahaja. Maka ada kamu ini duduk dalam keadaan penyesalan, menyesal.
menyesal. Lalu dalam keadaan macam tu akan dihitung, amalan kita akan dihitung, harta kita akan dihitung. Lalulah lelaki tadi yang mati dalam keadaan mengumpulkan harta, apabila ditanya oleh Allah Ta'ala, dia kata, ya Allah, engkau telah memberi kepada aku kebijaksanaan, sehingga kan aku ini daripada harta yang sedikit, aku ini memperbanyak-banyakkan sehingga kan harta aku banyak. Lalu dia memberitahulah perkara yang sebenar, dan tidak lain, apabila dia mati aku telah meninggalkan harta yang banyak. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak mahu bertanya mengenai harta kamu yang banyak, sedangkan harta yang banyak itu Allah Ta'ala beri, dan di sisi Allah Ta'ala itu sedikit belaka. Allah Ta'ala tidak tanya harta kamu yang banyak, tapi Allah Ta'ala nak tahu ke mana harta yang kamu belanjakan. Dalam keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi yang pentinglah harta banyak satu, yang lagi penting ke mana belanja harta kamu. Lalulah Allah Ta'ala mengarahkan malaikat agar mengambil lelaki ini lalu dihumbankan ke dalam api neraka, kerana harta yang didapati bukan digunakan pada jalan Allah, tetapi harta yang didapati adalah menggunakan untuk kemegahan, megah dengan harta yang banyak. Jadi gitu kelebihan orang yang ada harta, dia kelebihannya cukup mulia di sisi Allah. Tetapi orang yang ada harta, dialah cepat juga binasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah orang ada ilmu pun begitu juga. Orang ada ilmu, satu patah perkataan bersamaan dengan 10 tahun, 1 tahun beribadat. Bukan 10 tahun, 1 tahun. Dia menyampaikan ilmu, satu patah, dia bersamaan dengan 1 tahun beribadat. Tetapi kalau dia itu bukan orang yang ikhlas menyampaikan ilmu, dia 500 tahun dahulu masuk dalam neraka sebelum penyembah patung berhala. Maknanya seperti demikianlah. Orang yang ada harta jangan sayang pada harta. Bahkan harta itu akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Jangan menganggap harta itu kita menghabisi, tetapi kita menganggap bahawa kita telah menyimpan harta kita dengan ditukar pahala dekat negeri akhirat. Jadi saya mendoakan kepada orang yang menginfak kepada madrasah Syekh Yusuf itu, agar Allah Ta'ala beri pahala. Bagi orang yang tidak infak tetapi ada niat untuk menginfaknya, tetapi hanya harta tidak ada, agar ia pun mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan begitu juga orang yang tumpang gembira kerana ada orang infak pun, agar dia mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kan ada seorang hamba Allah, atas dia seorang saja 50,000 dia infak. Maka orang yang dermawan, orang yang menginfakkan harta, insya-Allah kita hanya mampu berdoa saja. Ini bahagian masing-masing. Yang paling penting, buat apa saja yang Allah Ta'ala beri itu jalan ibadat. Jangan mengikut hawa nafsu kita. Dan bahkan kita ini mengambil apa yang Allah Ta'ala beri ini untuk keperluan kita beribadat, tapi bukan untuk berlebih-lebihan. Kalau Allah Ta'ala beri yang lebih pun, kita tunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan malu ia, nanti dia akan dapat malu dekat negeri akhirat. Malu, baru dia sedar, oh ya aku bangga-bangga di atas muka dunia, itu bukan milik aku, saja berasa milik dia, berasa tu. Lalu Allah Ta'ala tanya, yang kamu dahulu aku bagi rezeki kamu, harta kamu banyak di atas muka dunia, harta tu milik siapa? Bagi siapa milik itu? Milik Allah. Dan milik Allah apa kamu ada? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, kenapa kamu berbangga? Berbangga dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pinjam sekejap saja, maka akan dapat malulah ia, dan dicerca dia, dan dia dihina dia dekat negeri akhirat. Siapa yang menghinanya? Malaikat-malaikat akan menghinanya. Siapakah yang menghinanya? Orang-orang yang saleh menghina mereka. Kerana apa? Kerana tidak beramal dengan amalan yang saleh. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah, perlu meningkatkan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Hanya kita jangan tengok orang lain, kita suluh diri kita. Kita ni sudah soleh ke belum lagi? Maknanya, adakah kita ini sudah melakukan amal ibadat kepada Allah, sudah mengikuti perintah Allah, ataupun masih banyak lagi kita lalai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Dan iaitu orang yang mengerjakan yang demikian munkar dan juga syau ni kejahatan. Maknanya orang yang buat perkara munkar dan juga buat kejahatan,
maka orang yang macam itu adalah orang yang termasuk di kalangan orang yang buat perkara mungkar. Apa dia? Orang yang macam mana? Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, lalu dia dapat nikmat tadi, dia gunakan untuk kemegahan dengan membesar-besarkan, dengan membanyak-banyakkan, dan juga mereka itu lalai beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dapat harta yang halal, tetapi harta yang halal itu menyebabkan dia ini diazab oleh Allah taala, ataupun menyebabkan dia ini termasuk di kalangan orang yang mungkar, wal iyad billahi min zalik. Maka ini yang paling penting kita jaga. Kita harus jaga ke harta kita yang banyak itu, kita jaga hati kita yang selalu lalai dengan Allah taala. Kalau kita boleh jaga hati, alhamdulillah. Sahabat-sahabat Nabi kaya-kaya. Abdul Rahman Ibn Auf kaya. Maknanya Sayyidina Abu Bakar kaya. Siapakah orang yang termulia selepas pada Rasulullah? Orang kaya ke orang miskin? Orang kaya. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Kaya tidak terhalang orang tu ahli syurga. Tidak mestinya orang miskin itu ahli syurga. Bahkan ada juga orang miskin yang ahli neraka, dan tidak semestinya orang kaya itu ahli neraka. Bahkan ada orang kaya yang ahli syurga. Yang menjadi yang paling penting hati kita. Kita mula bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan kita jadikan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita satu jalan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita pun masih gembira kalau orang tu pakai kereta mewah, tetapi setiap waktu sembahyang ada di masjid. Bahkan kadang-kadang 5 kali sehari waktu dulu, bukan 2 kali 2 3, 5 kali setiap waktu pergi ke masjid, beribadat kepada Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala beri bagi dia, tapi dengan nikmat inilah digunakan jalan untuk beribadat kepada Allah. Maka ini tidak salah, bahkan ini dipuji oleh Allah. Tapi malangnya kadang-kadang bila Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, kita sudah lalai dengan Allah Ta'ala. Ibadat kita pun semakin berkurangan. Boleh jadi masa perniagaan kita belum maju dahulu, kita ahli ibadat, tetapi apabila perniagaan kita maju, kita sudah sibuk, kita sudah tidak menjadi ahli ibadat. Inilah yang kita bimbang. Yang paling penting kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang paling penting nikmat yang kita ada itu kita gunalah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kenapa syu'um? Apa syu'um? Yang mewajibkan atas batin perbuatannya, dan iaitu membanyakkan, yakni mengambil harta kerana membanyakkan dan bermegah-megah seksa api neraka. Jadi dicela, dan ianya dicela, yang mewajibkan atas batin perbuatannya itu. Jadi masalahnya batin perbuatan dia masalah. Maknanya sombong, riak ni perbuatan batin sebenarnya. Jadi riak megah, dia dipanggil fakhur. Fakhur ni bermegah-megah dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Jadi dengan sebab perbuatan batin kamu yang bermegah-megah, merasa riak dengan apa yang Allah Ta'ala beri, maka menyebabkan seksa daripada Allah Ta'ala. Dengan iaitu membanyakkan, yakni mengambil harta. Maka dia membanyak-banyakkan harta kerana membanyak-banyak dan bermegah-megah seksa api neraka. Sabit jadi megah ni kerana banyak harta. Adapun kita kalau tak ada harta nak megah apa ni? Maknanya takkan kita nak bermegah sebab kita tidak ada harta. Jadi menyebabkan harta banyak ni akhir kali membawa kepada kemegahan. Maka kemegahan inilah yang mengheret orang itu seksa dalam api neraka. Dan daripada qasad itu, qasad yang niat dia tadi, daripada maksiat dan juga dosa, dia ada niat bermegah-megahan, itulah dikira maksiat. Masa susah dahulu, orang pun hina dia, orang tak cara ke dia, lalu dia kata tak apalah, aku nak keluar balik kampung nak kerja, nanti aku balik, kalau cari kumpul duit banyak-banyak, nanti bila balik pakai kenderaan besar baru orang pandang kita. Jadi niat begitu dah, niat nak suruh orang pandang dia, nak dapat harta banyak biar orang pandang dia, jadi orang muliakan dia. Jadi niat itu dah maksiat. Niat itu dah maksiat. Maka niat tadi menyebabkan dia tadi terhumban masuk dalam api neraka. Jangan main, sebab tu kalau kita salah niat habis.
Salah kita niat habis amal ibadah kita. Kalau orang itu belajar, dia kena tanya belajar. Bila dia belajar apa niat dia belajar? Dia kata saya berniat nak jadi hamba Allah Ta'ala yang soleh. Berniat ini untuk jadi hamba Allah Ta'ala yang soleh. Dan bila saya belajar, moga-moga Allah Ta'ala selamatkan saya daripada ibadat yang tertolak, dan saya menyerah diri saya, rezeki di tangan Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, kalau orang itu niat semata-mata untuk jadi hamba Allah, gembiralah dia. Tapi kalau dia niat belajar, nanti saya belajar, nanti saya boleh pakai kenderaan besar, rumah besar dan sebagainya. Kalau dia niat macam itu, maka sepanjang belajarnya dikira maksiat. Sebab apa? Sebab niat. Sebab itu kan disebut wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kita betul anak kita betul-betul nak jadi apa? Nak jadi doktor. Nak jadi doktor untuk tolong orang Islam. Untuk tolong orang Islam. So nak jadi apa? Nak jadi ahli perniagaan. Nak jadi ahli perniagaan untuk menolong ekonomi orang Islam, membantu orang-orang yang susah. Jadi kena tanam niat macam tu. Maknanya dia kita niat ajar dia gitu dah. Apa nanti boleh pakai kereta besar. Maknanya tadi bila anak tak pergi sekolah, kita cover, kita ugur dia. Kayak gini tak pergi sekolah, kayak gini orang lain nak kereta, mujang kaki lagi. Aku kawan tu pergi sekolah juga, takut akan datang oleh makan kereta besar. Mana kita kena laki niat tu. Tidak salah. Itu fardu kifayah. Nak jadi doktor, nak jadi perniagaan, tapi kena beritahu. Kalau nak jadi askar, nak jadi askar bagus. Nanti bersama-sama nanti berjihad pada jalan Allah. Kalau mempertahankan agama Allah Ta'ala. Jadi kena tanam niat macam tu. Biar barulah dia belajar tadi, dia ada niat untuk tolong agama Allah. Baik dia jadi doktor, baik dia jadi ahli perniagaan, baik dia jadi cikgu, baik dia jadi apa-apa saja. Maka dengan niat tadi. Demikian juga orang kumpul harta. Kalau dia kumpul harta, tetapi untuk kemegahan, maka kemegahan, niat dia kemegahan tu sepanjang dia kumpul harta itu, maka dia dikira maksiat kepada Allah Ta'ala. Waliyazubillah billahi. Ini kita kena faham. Sebab kita bimbang, banyak kita buat ibadat dalam maksiat. Kita tak sedar bahawa benda itu dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini, yang demikian qasad itu, qasad itu daripadanya maksiat. Maksiat dan dosa, dan membawa kepada dosa. Siang kalau orang tu belajar dalam dosa. Bahkan kalau dia bawa kenderaan dalam dosa. Kerana apa? Kerana duduk niat tu tak molek dah. Nak niat berbangga-bangga dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Walaupun nikmat itu halal. Nikmat itu halal. Rezeki yang Allah Ta'ala beri itu halal. Tetapi daripada halal tadilah kerana niat tadi yang tidak benar, akhir sekali membawa kepada dosa. Maka ada orang duduk dalam rumah dia berdosa. Ada orang naik kenderaan dia berdosa. Bahkan ada seorang tu dia beritahu pada saya, seorang syekh, dia kata ramai orang yang buka pondok pun kadang apa ni bukan semata-mata kerana Allah. Dia beritahu pada saya lah. Contoh dia macam mana? Contoh dia buka pondok untuk apa? Untuk kemegahan. Dia buka pondok untuk apa? Untuk harta benda. Untuk harta benda. Lepas tu nak cari pengaruh. Niat-niat macam tu. Lalu dia pesan saya, jaga niat kamu. Niat kamu. Kalau niat kamu kerana Allah, Allah Ta'ala akan bantu. Apa bukti? Kalau kamu ikhlas. Bukti kalau kamu ikhlas ni, nanti Allah Ta'ala akan datang pertolongan pada kamu. Kerana orang yang tidak ikhlas, tidak akan datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah, apa saja pekerjaan, walaupun kita dapat harta yang halal, hatta pada orang itu menyampaikan ilmu pun, tapi kalau dalam niat tu, dalam niat hati dia ada niat bukan kerana Allah, maka dia kira maksiat. Menyampaikan ilmu tu maksiat. Menyampaikan ilmu maksiat. Sebab apa menyampaikan ilmu maksiat? Kerana niat tu bukan kerana Allah. Supaya orang puji dia, supaya dia ini fikir dia dapat pengaruh, ataupun supaya dia dapat harta. Maka kalau niat macam inilah, maka sepanjang dia buat itu, dia kira maksiat. Maka demikianlah juga, kita ada rumah, kita ada kenderaan, tiba-tiba kita buat rumah, kita memang nak kawasan taman yang kita buat tu, biar orang tahu rumahku suatu kali dalam taman ni. Contohnya,
Contohnya, maka kita pun buat. Maka sepanjang rumah itu ada, sepanjang itulah niat kita, maka kita duduk dalam maksiat sama. Sebab itu Imam Ghazali dia ambil berat perkara yang boleh merosakkan pahala ibadat. Perkara yang boleh menyebabkan ibadat kita tertolak. Kita kadang-kadang jaga bahagian zahir itu bagus dah, semayang betul-betul dah. Maknanya, tetapi bahagian hati kita tak jaga. Maka dia kata di sini membawa kepada maksiat dan dosa. Kerana firman Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu laibu, main-mainan dia, permainan saja. Semuanya permainan saja. Tanpa masa kita buah. Kita nampak kereta sedap ni, tu pakai kereta sedap ni. Allah sana kereta kita sedap kali. Naik kereta orang lain masa koma kereta orang. Tiba-tiba lama-lama 2-3 tahun saya buah. Rasa sambung pula kereta tu. Mari tu buat kereta baru pula. Rasa gitu pula. Mainan belaka. Lahun ni kita kata benda yang hiburan, sebagai hiburan. Benda yang melalaikan hiburan saja. Hiburan itu setakat itu je, patut tak ada apa-apa. Sekadar hiburan saja, mainan saja. Wazinatun, perhiasan. Benda tu perhiasan saja. Untuk sedap mata memandang saja, itu saja. Ini dunia begitu. Sebab tu kita kena faham. Nikmat yang Allah Ta'ala beri ni bukan untuk kita bermegah-megahan, tetapi nikmat yang Allah Ta'ala beri ni untuk kita bersyukur pada Allah, untuk melakukan amal ibadat. Dan benda itu ada permainan saja. Benda yang akan kita tinggalkan. Tidak ada satu pun yang kekal dengan kita. Sebab tu yang saya dah beritahu sama, kalau kita bermimpi kita harta banyak, lalu kita kejut daripada mimpi, apa faedah harta banyak? Mana kehidupan yang sebenar? Dalam mimpi ke kita jaga ni? Kita jaga. Dan dalam kata kita jaga kita harta banyak, tapi kita bangkit tadi kita miskin pula. Apa faedah harta banyak hari ni? Mana kehidupan yang sebenar? Kehidupan bangkit ke kehidupan hari ni? Kehidupan bangkit tadi. Ni kita tengok bermimpi belaka ni. Bermimpi belaka ni, kereta besar, rumah besar, ada madrasah, anak murid ada, bermimpi. Gigi mati baru tahu mana ada, mana anak muridmu ramai-ramai. Mana hartamu yang kamu rasa banyak. Mana anak-anak kamu yang kamu bagi. Tak ada apa. Tetapi kalau betul-betul digunakan pada jalan Allah Ta'ala, jalan yang Allah Ta'ala reda, maka sesungguhnya dialah orang yang beruntung. Dialah yang selamat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka dikatakan di sini bahawa jauhkan kita daripada tipu daya dunia. Orang yang faham tipu daya dunia seumpama dia melihat satu bentuk kek yang telah dihias dengan hiasan yang cantik, dengan bentuk yang cantik, seperti bentuk masjid kristal. Orang faham tahulah kek ni bentuk apa? Masjid kristal bentuknya. Kek tu dipanggil kek koko, warna coklat saja. Dengan menara semua. Allah, comelnya. Tetapi kalau orang tahu kek itu ada letak racun, walau comel dia hias pun orang tak mau makan. Betul tak? Walaupun comel. Sebab apa? Tahu ada racun. Maka demikianlah orang yang faham mengenai kehidupan dunia dengan orang yang tidak memahami dengan kehidupan dunia. Maka dunia ini untuk kita beribadat, ibadat pada Allah Ta'ala, menjadi hamba Allah Ta'ala. Jadi apa-apa ini kehidupan kita dalam ujian sama. Ada harta pengujian, tidak ada harta pengujian. Dan pada akhir ayatnya disebut lagi, wa fil akhirati azabun syadid. Adapun di negeri akhirat nanti azab yang pedih. Waliyazubillah min zalik. Dekat negeri akhirat Allah Ta'ala akan balas mengikut amalan masing-masing dengan azab yang begitu pedih. Sesiapa yang engkar dengan Allah, sesiapa yang berbangga-bangga dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri. Sesungguhnya kehidupan dunia itu, ini ada terjemahan, kehidupan dunia itu permainan, hanya sekadar permainan saja. Dunia ini permainan dan sia-sia dan perhiasan. Lahu ni lalai ataupun sebagai hiburan ataupun benda sia-sia saja, dan juga sekadar perhiasan. Lalu dikatakan dunia ini
Yang dikatakan dunia itu apa? Yang dikatakan dunia, yakni yang pertama tempat tinggal. Tempat tinggal tu dunia tu, rumah-rumah tu dunia belaka tu. Yang kadang-kadang Allah, kalau orang tu dah dia nak bagi rumah sampai ke mati dah siap. Maknanya habis dapur 5 tahun mikir bahagian atas, tukar model, tukar siling kapur, bahagian tanda berkelip-kelip tanda. Maknanya tanda pula letak ekor lagi tanda. Nawi selesa macam-macam 5 tahun. Habis dia kata kalau tandas comel, buat tamu tak comel, apa? Mana baik buat tamu pula, bagi buat tamu pula 3 tahun. Bagi aku buat tamu pula, macam-macam bagi. Dia kata kalau buat tamu bilik pula dah comel, bilik pula bagi bilik pula. Bagi bilik pula. Lepas pada tu, bagi bilik pula setahun lebih pula. Lepas tu bagi yang bukan garah kereta dengan hal depan tu, beranda tu buang habis pula tu. Buang ambil pula, bagi yang baru pula tu. Tu 4 tahun. Maknanya buat Allah nak pergi ke comel. Habis lah comel. Atap pula cat pula cat atap pula, cat pula atap. Habis cat atap pula, rombok pula atap baru pula. Habis gitu saja masa. Rugi masa. Siap habis bagi rumah, main kereta pula. Beli pula kereta baru pula, lepas tu tukar rem pula, macam-macam sembuh pula. Dulu nampak biru, ni wajah pula kereta. Maknanya, jadi dalam keadaan macam tu, habis masa kita, terberdaya. Terberdaya dengan mendapat permainan tadi. Yang pertama dia kata apa? Dia kata rumah, maskan. Yang kedua mendapat, dia kata markab ni kenderaan dunia kok. Kenderaan ni dunia. Imam Malik dia ada satu kuda putih ke kuda hitam? Kuda putih rasa. Yang Imam Malik sayanglah. Tapi satu hari Imam Syafi'i duk main. Imam Syafi'i anak akak kepada Imam Malik, main kuda. Dia suka. Lalu Imam Malik tengok, dia ni suka kuda. Dia pun kata ambil kemuah kuda. Bagi. Tak ada rasa sayang dah. Padahal kuda yang paling molek, yang paling cantik, maknanya ada bukan tak ada, tetapi dalam hati mereka tu tidak ada lagi dunia. Tidak ada lagi dunia. Orang-orang dahulu dia ada kenderaan molek-molek. Tapi bila ada kenderaan molek, seperti kuda ataupun unta yang molek, kuda yang molek, tiba-tiba lalai dia beribadat. Beri kuda itu, infak fisabilillah. Mana Abdullah Ibn Umar kata silapnya, ada kebun. Dan beberapa sahabat lain pun banyak kisah, ada kebun, semayang dalam kebun. Tengok semayang dalam kebun, tiba-tiba mari burung seekor melitah depan mata. Lalu dia pun tengok burung hingga satu pohon, satu pokok. Lepas tu hingga pokok lain, lepas tu hingga pokok lain, lepas tu terbang. Baru lepas terbang, baru dia sedar, tengah semayang. Lalai. Lepas pada tu jumpa Rasulullah, infak kebun fisabilillah. Jadi demo pun boleh buat gitu kok. Beli kereta baru nak semayang, kalau ingat mau ke kereta, ambil infak fisabilillah, beli basikal. Jadi dalam keadaan tu, ini dia panggil dunia. Dan termasuk juga dunia dia panggil makanan. Makanan pun dunia. Dah jaya tengok buka puasa, macam-macam makanan ada. Maknanya bazar Ramadan, macam-macam makanan ada. Maknanya jadi makanan, makan sedap-sedap. Yang sebetulnya minuman, macam-macam pula. Ini pun semua juga dia panggil apa? Dia panggil dunia. Nak khabar benda ni kadang-kadang orang lalai. Sambil makan orang lalai ibadat. Sambil makan orang tu sambil minum orang lalai beribadat kepada Allah. Rumah, kenderaan, memang biasa lalai. Biasa orang lalai sambil rumah baik kenderaan. Dan lain lagi yang dikatakan dunia, dia panggil permainan. Orang mewah, contoh orang mewah. Mana hari-hari duk hari buat. Lepas tu main dah. Pernah satu ketika orang rasa suka. Kita pergi masa duduk pondok tu, saya pergi awal semayang masjid. Jadi sebelum semayang masjid tu, pergi semayang tu, saya tengok ada orang main dam. Tak apalah, pergi awal lagi tak apa. Awal-awal pun pukul 12 lebih je. Zuhur ke 1 lebih. Main dam. Balik tu ada lagi. Baik tu ada lagi, tapi berubah pakaian. Piuh ada lah main dam, tadi tak tahu. Maknanya lepas pada tu petang tu ada pasal minggu kawasan tu. Saya pergi pasal minggu, ada lagi. Ada lagi. Lamanya dia buat. Maknanya. Dan saya pernah pergi pula, satu ketika saya jalan malam-malam. Malam Ramadan ini 10 malam yang terakhir. Main dah cukup.
Inilah qiyam mulai dari pagi. Mana tu Allah ruginya masa. Patutnya masa-masa begini ni masa beribadat. Maka ini sebagai permainan. Ramai manusia yang terpedaya lalai dengan permainan. Maka permainan pun dunia. Lain daripada permainan, dia panggil hiburan. Hiburan seperti apa? Seperti nyanyian, lakonan dan sebagainya. Dan sebab tu hari ni lalai kita. Lalai siapa masa duduk depan TV habis masa. Tengok main tarawih balik balik niat lah tengok main tarawih ni. Dia lepas main tarawih ni malam ni nak tidur baca kat sejuzuk Quran. Bukan sejuzuk Quran, satu episod cerita drama. Mana balik pula tengok Ramadan di hatiku. Tengok. Habis tak beribadat kita, saja-saja sia-sia. Maknanya. Jadi akhirnya ini hiburan. Maka hiburan pun termasuk perkara yang melalaikan. Mana? Dan lagi selain daripada itu, dia masuk dia kata harta benda. Harta benda. Harta benda pun memanglah benda yang melalaikan. Lalai harta benda dan cari harta benda itu habis tidak beribadat. Ramai orang meninggalkan sembahyang tarawih. Apabila sibuk dengan perniagaan. Maknanya sama ada kadang-kadang dia boleh tinggal, ada orang dah jaga. Ada orang dah jaga, ataupun dia sendiri tidak, ataupun dia sendiri sengaja tidak mau. Maka ini semua dikit lalai orang yang terpedaya dengan dunia. Maka demikianlah. Siapa kita? Saya dah kata orang lain. Saya kata saya niat malam-malam balik ni kena baca teks dulu. Tengok anak duduk depan TV. Kita memarah tengok kita. Maknanya tapi dah habis muncul kau tak ingat. Kamu nak buat ingat malam ni kena berjaga. Apa ke pagi semua kena jaga. Kecuali Tok Guru je tidur. Saya cakap guru saya malam tu ngatuk mata tunggu. Ngatuk mata tunggu. Pelan-pelan apa ada. Maknanya hari kali malam tu ngatuk. Dia kan duduk atas tamu tidur, duduk gitu. Jam mata, tak boleh kena jatuh kepala. Kurang setengah jam. Panggil ke rumah, buat air kopi kali. Dah minum tabarak, tidur. Tidur baru ingat. Tu kata pesangga nak buat jaga, Tok Guru je tidur. Tidur sungguh. Jadi nak beritahu kadang-kadang kita terpedaya dengan kehidupan duniawi. Maka apa dia? Harta benda. Harta benda juga yang menghalang kita beribadat kepada Allah. Selain daripada tu, harta benda termasuk juga adalah dia panggil anak pinak. Anak pinak atau termasuk juga dengan perkara yang melalaikan. Jadi akibat daripada dia akhirnya kadang-kadang sampai anak kita tak beribadat kepada Allah. Minta maaf lah. Kadang saya rasa heran tau. Kalau nak beribadat memang kita kata anak jadi penghalang. Ada anak percaya. Tapi kalau buat kerja anak jadi penghalang. Dia cari jalan anak tak cari sini tak sini. Asal dia boleh kerja. Tapi kalau beribadat maka macam-macam kata tak boleh begini dan sebagainya. Maka tidak kita hendaklah menjaga hati kita, jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak jumpa kerana dan sia-sia dan perhiasan hingga akhir ayat. Dan pada akhirat itu seksa yang amat sangat, dan negeri akhirat Allah Ta'ala akan mengazabkan orang yang terlalai dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni sangat amat sangat, yakni sangat pedihnya azab yang begitu pedih daripada Allah Ta'ala kepada orang yang melalai dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka kita kena syukur nikmat Allah, dan kita kena sedar nikmat itu datang daripada Allah, tidak datang daripada yang lain. Maka kita kena bersyukur. Dan apa tujuan Allah Ta'ala beri nikmat pada kita? Apa tujuan Allah Ta'ala beri kesihatan? Tak nak lain beribadat kepada Allah. Apa tujuan Allah Ta'ala beri umur pada kita? Masih ada lagi umur kita, tujuannya beribadat kepada Allah. Malam tadi ada seorang waktu umur dia 83. Allah gagal semayang. Habis semayang tarawih tu bangun lagi semayang.
Mayat 83. Dia makan ke saya. Pak cik berapa cik? 83 dah. 83. Oh malu orang muda. 83 tu 20 rakaat. Dah kebanyakan dia umur 20-an tu 8 rakaat je. Maknanya mungkin tunggu umur dia 80 dia 20 rakaat. Jadi jangan kita masa kita kecuali uzur tak ada masalah. Tapi saya tanya Pak cik tu kata sihat. Tahun depan lagi Mekah. Tahun depan lagi Mekah. Minta tolong Ustaz tolong doakan lah dia biar sihat-sihat boleh pergi ke Mekah. 83 gagah itu 83 muda lagi. Untuk pergi ke Mekah. Jadi kekuatan nikmat yang Allah Taala beri. Nikmat yang Allah Taala beri ni Allah Taala sebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Okey baik, Allah Taala beri kesihatan kita. Dengan kesihatan kita buat apa? Beribadat. Maka bila kita beribadat, kita kira orang yang bersyukur pada Allah, maka Allah Taala akan beri tambah. Saya melihat orang-orang ahli ibadat, Allah Taala beri walau umur dia tua pun dia gagah. Sihat. Sihat Allah Taala beri. Kata dia ni orang yang bersyukur dan itu janji Allah, la azidannakum. Kalau seorang guru saya di Kemaman tu, seorang guru Haji Zah, dia tu boleh ibadat dia kuat. Masa umur dia 60 lebih tu, mayang sunatnya banyak. Katanya sekarang ni dah 10 tahun lebih dah, mungkin kat 70, 80 dah. Makin kuat beribadat. Maknanya semayang tahajud tu asal tak tinggal. Tidak tinggal. Maknanya jadi Allah Taala beri kesihatan kita. Jadi jangan melihat kepada nikmat yang Allah Taala beri itu saja jangan melihat, tapi melihat kepada hati kita bersyukur ke tidak dengan nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Maka siapa yang bersyukur maka untunglah dia. Tapi kalau siapa yang tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku itu begitu pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur maka ingat azab aku begitu pedih. Maka kena bersyukur. Yang kaya bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala beri. Yang fakir pun bersyukur. Yang fakir pun patut bersyukurlah. Walaupun Allah Taala tak beri harta yang banyak. Kerana dekat negeri akhirat nanti dia kurang. Kiraan tu kurang kalau dibanding dengan orang yang kaya. Jadi kita kena ingat, yang kaya pun ujian, yang fakir pun ujian. Semuanya ujian. Yang tidak ada ilmu pun ujian, yang ada ilmu pun ujian. Yang mendengar pun akan diuji dengan ilmu dia. Yang bercakap ini lagi-lagilah akan diuji, akan dilihat adakah dia ini ikhlas ataupun tidak ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba minad dunya halalan mubahiyan mukasiran mufakhiran maknanya muraiyan laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadbanu. Man talaba minad dunya halalan mubahiyan mukasiran mufakhiran muraiyan laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa menuntut, apa makna menuntut? Mencari. Siapa yang mencari daripada dunia, dia cari sesuatu yang dunia tadi akan sesuatu yang halal, bagus, alhamdulillah, dia cari rezeki yang halal dengan cara dia berniaga, dengan cara dia bekerja sebagai contoh. Maka dia cari rezeki yang halal, tetapi dia ada niat mubahian, bermegah-megah, bermegah-megah ataupun berbangga-bangga. Dia pun bermegah-megah dengan harta dia yang banyak. Memanglah sesuatu kalau kita ada harta banyak. Dalam bank ada 10,000, suka hati. Dalam bank ada 100,000, Allah suka hati. Suka hati. Kalau tak belanja pun makan tu pergi ke mutabak situ lah. Maknanya makan suti kenyang. Orang miskin pun makan suti kenyang, orang kaya pun makan suti kenyang. Dia tak jadi orang kaya mesti 5 sebab dia kaya tak. Sama saja. Tapi hanya perasaan tu, Allah sukanya duit banyak. Duit banyak. Maka dia kata bermegah-megah, lagi membanyak-banyakkan dia. Muka surah ni maknanya membanyak-banyak. Dia suka membanyak-banyak. Yang disebut dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
binasa, celaka orang yang suka membanyak banyak. Membanyak banyak apa? Membanyak-banyakkan harta. Banyakkan harta ini sebab kalau dia suka membanyak harta, dia akhirnya dilalai. Ada duit banyak, lepas nak lagi. Jadi dahulu ada satu syarikat boleh pergi masjid solat, tapi oleh kerana nak banyak, dia dua syarikat. Maka membanyak-banyakkan harta ini binasa. Maknanya dia dicela oleh syarak. Yang dipuji membanyakkan tu apa? Membanyakkan isteri. Itu tambahan, tak ada dalam kitab. Maka bermegah-megah dan membanyak-banyakkan. Lagi takabur, mufakhirat, ini sombong. Jadi sombong. Dengan harta tadi menyebabkan dia jadi sombong. Penjual dia banyak, jadi dia sombong. Sombong ni dengan harta yang banyak, ia boleh memandang rendah pada orang. Baru nanti aku harta banyak, orang akan ikut kata aku. Dia niat macam tu. Jadilah seperti Firaun. Dia jalan, masuk kampung, keluar kampung, dia tebur duit. Siapa orang kata, oh sedaplah kalau aku jadi Firaun. Bukan Firaun. Nama apa yang harta banyak tu? Qarun lah. Qarun, kalau tak silap Qarun lah. Dia masuk kampung, keluar kampung, dia tabur duit. Sehingga orang kampung kata, Allah kalau aku jadi Qarun sedapnya. Maknanya sehingga pengikut Nabi Musa pun diuji oleh Allah. Kalau aku jadi pengikut Qarun kan banyak piti. Aku jadi pengikut Nabi Musa tak ada piti. Jadi gitu. Ini jadi binasa rosak iman. Maka jadi sombong, sombong kerana banyak harta, lalu bermegah-megah dengan harta yang banyak. Bila bermegah-megah dengan harta yang banyak, bila ada orang lain lebih pada dia, akan timbul perasaan dengki. Dengki. Maknanya kerana ada orang mengatasi dia, sedangkan dari diri dia tak boleh, dialah yang paling tinggi. Maka dia pun sombong. Maka dia cari dunia tu halal, tapi tujuan dia nak sombong. Sombong dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dan juga merakyat, nak tunjuk orang. Nak tunjuk orang, nak beritahu orang bahawa dia ini adalah orang yang ada kedudukan, ada harta banyak. Nascaya kalau begitulah niat dia datang ke dunia, dia mencari harta, dia kumpul harta banyak-banyak, tujuan dia kerana nak memegah-megah, nak tunjuk ke orang, nak riak pada orang, maka dia berjumpa Allah Ta'ala. Nascaya ia berjumpa Allah Ta'ala, dan iaitu atasnya marah Allah Ta'ala muka kepadanya. Allah Ta'ala pandang dia, tetapi dengan pandang kemukaan daripada Allah. Maknanya jadi kita minta jauh daripada Allah, jangan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan yang dimukai oleh Allah. Allahumma inna na'udzubika minan macam mana? Saqatika wan nar. Minta daripada saqatika, jauh daripada wa'udzubika min saqatika wan nar. Aku minta berlindung daripada Allah, daripada saqati. Saqati ini saqati ini kemukaan. Kemukaan Allah, dan dijauhkan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Jadi pandang Allah Ta'ala, pandang dia, tapi dengan pandangan kemukaan Allah. Dengan sebab harta yang Allah Ta'ala beri pada dia. Sebab itu orang yang ada harta jangan bermegah-megah. Syukur pada Allah, syukur pada Allah dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia gunalah beribadat kepada Allah. Jadi pastikan setiap nikmat yang Allah Ta'ala beri, alhamdulillah Allah Ta'ala beri kenderaan banyak kita, maka pastikan kenderaan itu pergi tempat baik, dan pastikan kenderaan itu gunakan untuk kebaikan. Maka tidak salah kita, tidak salah. Maka harta kita banyak, kita belanja pada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab orang kaya ni kalau kena jalan molek, dia cepat dulu pada orang fakir miskin. Bahkan dikatakan orang kaya yang bersyukur itu lebih afdal daripada orang fakir yang sabar. Kedua-duanya ada kelebihan. Yang ni kaya tapi syukur, ni fakir tapi sabar. Tapi dikatakan orang kaya yang bersyukur itu lebih afdal. Sehingga kan ada seorang yang kaya selalu tolong orang susah, tolong orang susah. Orang nak bagi hutang, bagi hutang. Orang bayar, tak bayar pun tak apa hutang. Dia tolong orang-orang susah. Banyak dia tolong orang susah. Lalu dalam keadaan macam tu, dia pun sakit, membawa kepada meninggal. Bila sakit membawa kepada meninggal, dia pesan kepada anak-anak dia,
Mana-mana harta yang aku tinggal itulah hartamu. Harta yang ada pada orang itu janganlah kamu minta, jangan kamu tuntut lagi. Lalu Nabi mengatakan, dia tidak ada amalan banyak, tetapi amalan ini dia menyebabkan dia jadi ahli syurga. Menyebabkan dia ini termasuk di kalangan ahli syurga. Ada orang kaya, dia ada buat satu taman, satu kebun. Kebun dia, setiap kali kebun dia masuk, dia akan suruh orang fakir miskin mari ambil, makan puas-puas. Sehingga kan fakir miskin makan puas-puas, habis kan fakir miskin makan puas-puas, tinggal dia baki-baki, itulah dia jual untuk hasil pendapatan dia, itu saja. Tetapi Allah Ta'ala beri sama, dia punya buah lepas sama untuk bahagia fakir miskin. Lalulah dia pun meninggal. Masih dah meninggal, dia pesan pada anak dia. Bila pesan pada anak dia, kekalkan amalan ini, beri pada fakir miskin. Lepas pada itu barulah beri. Lepas pada anak ayah dia mati, lalu anak dia pun bermusyawarah. Tapi anak dia mari perasan tamak. Dalam musyawarah ramai-ramai dia sorak saja. Kata kalau dia ayah suruh macam tu, kena buat macam tu. Tak boleh dia kata. Ini hak kita. Bapa orang fakir miskin ambil banyak, kita ambil sikit. Lalulah akhir sekali oleh kerana waktu seorang tak boleh buat apa-apa pun tu setuju. Setujulah ramai-ramai. Maka setuju ramai-ramai, tunggu masa. Tunggu masa, nanti kalau lah tumbuh kenapa buah tadi, maka dia akan pergi kutip lebih awal daripada fakir miskin. Supaya fakir miskin datang tengok sudah tidak ada dah. Sedangkan memang adanya fakir miskin awal-awal pergi, dan fakir miskin tidak ada halangan, memang boleh ambil gitu je. Memang Tuhan dia bagi macam tu. Lalulah dalam keadaan macam tu, akhirnya dia bermusyawarah, tadi kita pergi ambil. Bila pergi ambil, malam tu Allah Taala bakar dia punya ladang ni. Bakar. Lalu dia pun pergi tak jumpa ladang. Oleh kerana ke bakar malam ni, tak nampak malam kan terbakar, bitai tak nampak. Masa dia pergi sebelum subuh, tak nampak. Dia pun tanya, mana kebun kita, ke jalan lain, bala-bala sama mesti. Esok kan bila tengok cerah dah, bau dia sedar, Allah Ta'ala bakar habis. Maknanya Allah Ta'ala tarik nikmat, kerana selama ini lupa dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Dan cerita ini ada dalam Quran yang mengenai kebun tadi dibakar. Dan kesan dia ada dalam jejak Rasul, ada cerita mengenai tanah tu pasir warna hitam. Itu adalah kebun yang telah dibakar oleh Allah Ta'ala disebabkan orang itu tamak dengan apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia. Padahal kebun yang banyak yang luar tu kan makan habis. Padahal ayah dia buat dahulu, orang fakir miskin makan, lalu dia pun hidup senang juga. Allah Ta'ala beri berkat harta, tapi mereka ada tamak dalam hati. Tamak akhir sekali habis binasa pula ke. Maka dalam keadaan macam tu, katanya orang yang tamak, lupa nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia, dia akan jumpa dengan Allah, tapi dalam keadaan Allah Ta'ala marah kepadanya. Dan wa'id ini janji, dia ada dua, satu wa'dun, satu wa'idun. Kalau wa'dun ni janji baik, kalau wa'idun ni janji buruk. Dan dia akan dapat wa'id, yakni janji pada ayat tadi dan juga hadis, pada ayat-ayat Quran dan hadis, menakutkan atas qasak yang demikian itu dengan hatinya, yang memberi amaran mengenai jangan qasak niat ni, qasak dalam hati ni nak bermegah-megah, qasak dalam hati ni nak tunjuk orang. Ni yang kita kena jaga ni. Tak ada apa kita ada harta banyak, tak ada apa hak Allah. Kita ada ilmu banyak, tak ada apa hak Allah. Tak ada apa. Jadi jangan jadi kita orang yang berbangga-bangga. Mohon pada Allah supaya kita terselamat daripada sifat berbangga-bangga, supaya kita terselamat daripada sifat yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kita sambung lepas raya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa sahabat andai kami, sejiran tetangga kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadat puasa kami, ya Allah, sembahyang kami, rukuk kami, sujud kami, qiyamul lail kami, baca Quran kami, dan segala amal ibadat yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan
Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendapat rahmat daripada-Mu pada awal Ramadan, dan mendapat keampunan daripada-Mu pada pertengahan Ramadan, dan mendapat keampunan daripada azab api neraka-Mu pada akhir Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhir Ramadan Kau mengunirkan Lailatul Qadar, kurniakanlah kepada kami fadilat Lailatul Qadar. Ringankanlah tubuh badan kami ya Allah, jangan Kau jadikan mata kami penghalang untuk melakukan amal ibadat, jangan Kau jadikan tubuh kami lemah untuk melakukan amal ibadat di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Seandainya apa yang kami lakukan ini tidak ada keikhlasan kepada-Mu ya Allah, kami hamba-Mu yang taat, perbaikilah hati kami ya Allah. Jangan Kau jadikan nikmat yang Kau berikan kepada kami menyebabkan kami kufur kepada-Mu, menyebabkan kami bermegah-megah, kami riak, takabur dan sebagainya. Jadikanlah kami sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhlaslah amal ibadat kami ya Allah. Jangan kami lakukan ibadat semata-mata mencari selain daripada-Mu. Jadikanlah kami orang yang melakukan amal ibadat hanya semata-mata kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang lemah, banyak lalai kami ya Allah, banyak kami mengabaikan apa yang Kau perintahkan kepada kami ya Allah. Kami hanya menyerah kepada-Mu ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur kepada-Mu. Dengan ujian yang Kau berikan kepada kami, jadikanlah kami orang yang bersabar dengan-Mu. Jadikanlah kami orang yang bersabar di atas ujian yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa menghidupkan Ramadan dengan melakukan amal ibadat kepada-Mu ya Allah. Terimalah segala amal ibadat kami ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, agar orang yang pernah mendengar ilmu kami ya Allah, mereka itu diampunkan dosa oleh-Mu ya Allah. Berkatkanlah segala-galanya ya Allah apa yang kami sampaikan, berkatkanlah segala-galanya apa yang telah kami amalkan. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah, agar madrasah ini menjadi cahaya untuk menyampaikan hidayat daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, agar orang yang datang ke dalam madrasah ini hati yang gelap menjadi cerah ya Allah, orang yang lemah ibadat menjadi kuat beribadat ya Allah, orang yang buruk akhlak menjadi baik akhlaknya ya Allah, dengan berkat-Mu ya Allah, dengan baiknya-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau-lah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau-lah Tuhan yang Maha Penyayang. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Allah. Golongkanlah kami semua di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri murahkanlah rezeki kepada fakir-fakir miskin ya Allah. Gembirakanlah mereka ya Allah di hari orang lain bergembira ya Allah. Gembirakanlah anak-anak yatim ya Allah di hari orang lain bergembira ya Allah. Murahkanlah dermawan-dermawan ya Allah, agar mereka itu membantu orang-orang yang fakir ya Allah. Jadikan orang-orang fakir mereka itu bersyukur dan juga bersabar di atas ujian yang Kau timpakan kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.